Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته wa qurbihi wa thawabih. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati barisan AJK Masjid Makmuriah, begitu juga kepada ustaz-ustaz, para hadirin hadirat sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya menggantikan pada Ustaz Wahid yang tidak dapat hadir. InsyaAllah pada malam ini saya menyambung kuliah subuh saya pada 2 minggu lepas mengenai sakit kepala. Cuma secara khususnya malam ini saya akan bermukadimahkan kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Datuk Dr. Harundin, ya, buku jilid yang pertama. Suka saya mengingat suka saya mendefinisikan pengenalan perubatan Islam terlebih dahulu. Ilmu pengubatan Islam adalah salah satu ikhtiar atau usaha untuk menyembuh penyakit menggunakan cara khusus berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad as-salafus salih. Yakni ijtihad as-salafus salih ini ulama yang muktabar. Maksud ikhtiar ialah usaha untuk mencari dan membantu merawat penyakit yang dihadapi, sama ada berbentuk jasmani ataupun rohani. Sebenarnya ikhtiar bersifat luas dan bukan semata-mata ditunjukkan untuk merawat manusia sahaja, malah turut meliputi haiwan, bangunan, rumah, kediaman, tumbuhan, sekolah, jalan raya, jambatan dan sebagainya. Ini bermakna penyakit yang dihadapi oleh manusia dapat dirawat sama ada ianya penyakit berbentuk jasmani seperti demam, barah, kencing malam, lumpuh, atau penyakit rohani seperti gangguan makhluk halus dan hasad dengki manusia. Sebagai penyakit berbentuk jasmani boleh dirujuk kepada hospital untuk rawatan, tetapi bagi penyakit rohani lazimnya tiada rawatan yang disediakan di sebarang hospital atau klinik. Oleh itu, penggunaan ayat Al-Quran dan doa sahaja yang mampu menyembuhkan penyakit tersebut, dan ia hanya didapati dalam pengubatan Islam seperti rawatan gangguan makhluk halus yang banyak dirujuk kepada rawatan-rawatan lain. Maknanya asas pengenalan perubatan Islam ini dia merawat jasmani dan rohani. Tapi kalau kita kenal perubatan Islam ni, kita lebih mengenal perubatan Islam ni hanya dia merawat rohani saja, jasmani tak rawat. Maksudnya tu gangguan makhluk halus lah, sama ada histeria ke masuk hantu ke sebagainya. Itu yang kita peratusnya lah masyarakat Malaysia mengatakan rawatan Islam ni khusus kepada gangguan sahaja. Tapi dia merawat juga rawatan jasmani seperti kencing manis, darah tinggi, apa lagi, berkaitan dengan jasmani lah, macam tu.
dia pun boleh juga merubat, tapi lebih kepada tumbuh-tumbuhan. Nanti kuliah akan datang akan diceritakan. Ini hanya pengenalan definisi perubatan Islam itu macam mana. Selain daripada manusia, gangguan makhluk halus juga berlaku seperti di rumah kediaman, kedai, sekolah, pejabat, jalan raya dan pada kenderaan. Gangguan ini seluruhnya menyebabkan penghuni berasa tidak selesa, selalu dibayangi makhluk atau lembaga yang menakut-nakutkan sehingga menimbulkan rasa geron, kedengaran bunyi hentakan atau ketuk pada waktu malam dan sebagainya. Rawatan pengubatan Islam adalah ikhtiar untuk memulihkan kembali kepada keadaan asal. Antara tanda-tanda wujud makhluk halus di sesuatu kawasan ialah seorang sukar untuk tidur, suhu badan lebih panas atau sejuk daripada kebiasaan, berasa rimas, anak kecil kerap menangis dan berasa takut sewaktu ingin kembali ke tempat tidur. Itu adalah serba sedikit apakah perubatan Islam itu? Apakah kita sebut perubatan Islam itu? Apakah dia punya kandungan dia? Inilah kandungan dia. Yang saya boleh kecilkan lagi apa yang saya baca tadi, ialah perubatan Islam ini dia merawat penyakit jasmani dan rohani. Tetapi pada kebiasaannya kita merasakan rawatan Islam ni lebih kepada gangguan makhluk halus. Okey. Untuk kedua-dua penyakit, rawatan makhluk halus ataupun dikatakan rohani atau gangguan fizikal. Fizikal ni boleh kita katakan jasmani. Gangguan tersebut, kedua-dua ini asas pada perubatan Islam yang dibawa oleh Tuan Guru Datuk Harun Din ialah air. Ialah air. Air ya, kalau kita belajar fiqh, air itu mutlak. Air itu nyata. Air itu bersih dan tidak dicampurkan dengan sesuatu. Jadi dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wa ja'alnal ma'u hayya. Kami jadikan. Kami itu ialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnal ma'u hayya. Kami jadikan air tersebut hidup. Quran mengatakan yang ayat yang berbunyi wa ja'alnal ma'u hayya. Yang saya tak sempat nak rujuk, tapi saya ingat yang Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran, kami jadikan atau aku jadikan air ini hidup. Makna kata seperti pada kebiasaan lah, kita ada pokok kat rumah, tak kira lah pokok bunga kertas ke atau pokok-pokok apalah, cuba kita masak air, dah masak dah sejuk, kita curah kat pokok tu, cukup tak sampai sebulan confirm pokok tu akan mati. Kalau tak percaya try buat kat rumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan air yang turun daripada langit, air yang kita tapis, itu adalah air yang original. Simptom air tersebut tak mati dengan sebab api. Jadi kias daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah jadikan air ini hidup, dan begitu juga ilmu fiqh. Syarat untuk ambil air sembahyang tu mestilah bersih, lagi bersih dan tidak mustakmal. Macam itulah. Jadi kombinasi dia, definisi dia, asas pada perubatan Islam yang Tuan Guru kaitkan adalah perubatan Islam ini menggunakan air. Pastikan air tersebut tidak dimasak. Kalau untuk rawatan tidak dimasaklah. Maka kalau dimasak, simptom tu air. Pernah saya menghadiri kuliah perubatan Islam di Bangi yang disampaikan, saya lupa penceramahnya. Dia mengatakan air ini ada molekul dia, ada bentuk. Ada bentuk yang cantik, ada bentuk yang cantik. Cuma saya dedahkanlah, mungkin sebahagiannya dah tahu. Air yang paling cantik bentuk dia adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni sangat cantik. Pernah doktor daripada Jepun, banyak daripada yang kafir di Jepun sana masuk Islam. Dia cuba buat air dia yang paling terbaik, dia kaji, dia buat tapis sebagainya.
dicuba nak lawan air zam-zam. Maka air zam-zam itu sangat cantik bentuk dia. Selepas daripada itu, dia nak cuba lawan juga lagi. Dia buat lagi nak lawan. Akhirnya sekali ada doktor daripada doktor Islam, dia bawa satu air yang kosong, yang tak didoakan. Kosong, tak didoakan apa-apa. Maka di scan air tersebut, bentuk dia biasa. Tetapi setelah masuk doa, tak kira lah Bismillah ke, Fatihah ke, ayat kursi ke, maka bentuk air tersebut berubah jadi cantik. Tapi kalau ada slide lebih cantik lah. Tapi tak ada slide. Kemudianlah insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan sediakan. Jadi bila didoakan cantik. Begitu juga kalau air itu masuk dalam badan kita. Mungkin sebahagiannya pernah datang ke Darul Syifa, sebahagiannya. Ada sebahagian pesakit pernah datang Darul Syifa kat sini. Dia merasakan demam, dia merasakan gangguan. Ini asas ya. Dia rasakan gangguan, pening kepala, seram, sejuk. Ustaz, badan saya ni elok semua, tapi kaki saya sejuk sangat-sangat. Kenapa tak tahu? Pergi doktor kata tak ada apa-apa. Tekanan darah okey. Elok, cantik, tak ada apa-apa. Tapi sejuk kaki saya bersangatan. Ini contohlah, contoh ceritalah yang pesakit datang. Bila kita doakan, banyak Bismillah Fatihah aja. Kalau tengok-tengokkan lah rokelnya lah Bismillah Fatihah, boleh sembuh kalau gitu. Tapi dengan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak pakar-pakar daripada orang bukan Islam ni dia kaji, masya-Allah. Dan di situlah kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk. Jadi apabila pesakit itu minum, dia rasa lega. Ada sebahagiannya tak lega. Ustaz, sama je, tak elok je saya minum, sejuk juga kaki saya. Mungkin gangguannya itu kuat, atau boleh kita katakan bertindas. Itu kemudianlah. Ini saja nak terangkan cerita dia. Apakah itu pengenalan perubatan Islam. Saya kaitkan juga masalah fizikal, tekanan darah tinggi, kencing manis, apa lagi, gout, semacam-macam lah. Itu pada perubatan Islam, antaranya Tuan Guru Dr. Harundin, dia banyak menggunakan tumbuh-tumbuhan. Contoh, kepada orang yang kena kencing manis dan darah tinggi, kalau ikut hospital adalah ubat-ubat dia. Tapi merujuk kepada perubatan Islam, dia menggunakan pokok daun Mandela. Dia besar tapak tangan, dia besar tapak tangan dia lah. Biasa pokok itu, daun itu, bukan pokok itu, daun itu diambil, dibasuh bersih-bersih, dikeringkan, dikeringkan dan dijadikan macam teh lah, letak dalam bekas. Jadi cara dia, kegunaan dia, guna pada air yang panas, letak, bagi dia suam-suam, baru minum. Amalan dia setiap pagi sebelum pergi kerja, insya-Allah, dengan berkat pokok yang tumbuh yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia menyembuh. Okey, itu sebagai contoh cerita untuk fizikal. Atau apa lagi mengenai fizikal, contoh orang ada banyak minyak dalam badan tu, apa dia panggil? Kolesterol. Kolesterol dalam badan kita. Tak dinafikanlah, kita makan nasi goreng pun minyak, mi goreng pun minyak, nasi lemak pun minyak. Lepas tu tambah pula teh ais. Macam saya ni lah, kuat minum ais. Yang jadi macam ni batuk je. Jadi ada juga, ini sebagai cerita lah, contoh sebelum masuk yang akan datang. Jadi bahan dia apa? Sadri tak cakap saya, yang buat sop tu. Sadri campur dengan apple hijau. Apple hijau sebiji, buang biji dia apa semua, ambil air yang tak dimasak lah, air tapis lah, cukup secawan, masuk dalam blender, masukkan daun sadri, masukkan apple hijau. Apple merah tak nak, apple hijau, di blend, diminum sebelum tidur malam. Itu bagi orang yang sakit kolesterol. Itu sebagai contoh lah. Banyak lagi sakit-sakit lain. Jadi rawatan Islam, kenapa saya kata begitu? Mereka ni ada rujukan. Pertama disebut yang saya baca tadi, Al-Quran dan hadis, dan ijtihad salafus soleh, ulama-ulama muktabar. Istilah dia kata, orang cakap lah, petua lah.
Tapi petua ni tak semua petua yang kita boleh pakai. Ada petua yang mengarut, ada petua yang tak mengarut. Kalau petua yang mengarut tu orang tak semayang, dia tak semayang, dia tak mengaji, tapi dia bagi petua kat kita, kita buat. Agak-agak kalau kita nak buat tu, selesa tak dalam badan kita, selesa tak kita nak lakukan. Biasanya petua ni orang yang ahli solah, sembahyang, zakat, sebagainya lah, baik-baiklah orang dia. Janganlah pula kita jumpa tepi jalan tu, dia bagi petua, kita buat, silat-silat balik rumah nanti masalah lain pula. Itu dipanggil ijtihad. Salafus soleh. Contoh ijtihad salafus soleh, tuan guru, saya ambil daripada tuan guru Ustaz Harundin lah. Masalah orang yang angin ahmar. Angin ahmar ni telur besar sebelah tu angin pasang, angin pasang telur besar sebelah. Rawatan dia macam mana? Kalau kita fikirkan pelik. Tadi tu contoh yang kita senang, ada ayat Quran, ada hadis, sebagainya. Ini contoh yang keluar sikit, tapi ijtihad para ulama. Macam mana contoh dia? Ambil sudu tu besi. Sudu tu besi, dan baca dekat sudu tu, hai burut, selagi mana kau tak burut, janganlah kau burut. Macam itulah ayat dia. Letak kat telur tu, baca ayat yang saya baca tadi tu, simpan dekat tempat atas. Tapi kita lihat, adakah itu bersalahan dengan syariat? Tak bersalahan kalau kita fikir-fikirkan. Bahasanya pun, hai burut, burutlah kamu seperti mana kamu tak burut. Macam itulah ayat dia. Letak dekat atas tempat yang tinggi, InsyaAllah akhirnya dia sembuh. Tapi didoakanlah. Macam saya cakap tadi, setiap perauk sakit yang datang, asasnya kami akan sediakan air. Pastinya air itu tidak dimasak. Kalau air itu dimasak, reject lah. Macam tu. Okey, itu pengenalan sahaja daripada perubatan Islam, contoh-contoh yang saya bawa. Seterusnya saya sambung balik kuliah subuh yang 2 minggu lepas, masalah sakit kepala. Sakit kepala faktornya banyak. Makanan, cuaca, sama ada panas ataupun sejuk, atau masalah tempat kerja ada masalah, balik rumah masalah, jumpa kawan masalah. Tu peninglah sakit kepala lah juga tu istilahnya, kan? Atau apa lagi, macam-macam, banyak faktor sakit kepala. Jadi ada yang sakit kepala bersangatan, sakit kepala yang bersangatan, sakit kepala. Ada pula, saya pernah jumpa sakit kepala ada time. Satu pesakit, saya tak sebut nama tempat tu, ada pesakit, dia sakit kepala, saya pun pelik. Ustaz, sakit kepala saya ni tepat jam 12 confirm sakit. Dia perempuan, bukan lelaki, perempuan. Tak tahu apa masalah dia. Sampaikan suatu hari, Ustaz, saya dah tengok jam dah. Kalau pukul 12 tengah hari, saya dah letak bantal lah. Kalau kat dapur lah. Kalau kat bilik dah. Saya nak rehat. Tapi yang peliknya, Ustaz, habis azan zuhur, clear. Elok. Habis azan zuhur, alhamdulillah, saya macam sedar, Ustaz. Wallahualam lah ya. Itu sebagai cerita yang pelik. Orang dia perempuan, tapi tak tahu tempatnya, rahsia lah. Perempuan. Alhamdulillah kita rawat-rawat sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu contoh gangguan makhluk halus lah. Ini sakit kepala biasa, migrain, pening sangat-sangat apa semua. Jadi nama syaitan tadi saya baca ayat dia. Contoh perubatan. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Itu ayat Quran Yang ini hadis. Allahumma arham jildahur raqiq wa azmahud daqiq wa irqahus saghir min syiddatil harik ya umma mildam. Wahai syaitan perempuan, namanya Ummi Mildam, in kunti amanti billahil azim fala tusaddi'ir ra's wala tuntinil fam wala tashrabid dam wa tahawwaluhu anhu ila man ittakhadha ma'allahi ilahan akhar. Itu doalah pada biasanya siapa pesakit yang datang, kita menggunakan ayat ini, kita ru'yah dia, dan insya-Allah dengan izin Allah sembuh. Jadi saya nak ambil nama ya Umma Mildam. Ya Umma Mildam ni syaitan perempuan. Kerja dia merosakkan, memeningkan, menyesatkan
kepala manusia. La yusadda'un maksudnya janganlah sakitkan sadda'an itu kepala, pening kepala. La yuzifun, Allahumma arham dia. Seterusnya, sejukkanlah kepala ini, terjemah dia lah, sejukkan kepala ini, janganlah kamu seduk darah ini ya Allah, janganlah apa semua, sampailah ya syaitan yang bernama Mildam, in kunti amanti billahil azim, sekiranya kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, fala tusaddi'in ra's, jangan kamu sakitkan kepala, wala tashrabid dam, jangan kamu minum darah mereka, darah manusia itu, wala tuntinil fam, jangan kamu merosakkan, keluarkanlah kamu daripada mulut manusia tersebut, wala ta'tunu wala tashrabid dam wa tahawwalu, dan kamu berpindahlah daripada kepala orang ini kepada tempat yang lain, ataupun tempat ini kepada tempat yang lain. Itu terjemahan dia. Jadi sambung daripada minggu lepas. Jadi siapa yang sakit kepala, mudah sahaja. Nak dapat tu mungkinlah hari ni tak ada bawa pen. Siapa yang boleh hafal. Ambil air, pastikan saya cakap tadi, air itu yang tidak dimasak, air tapis lah. Ataupun kalau tak ada air tapis, boleh beli air mineral di kedai. Ataupun kalau ada air tapis lah. Dibacakan, pertama sekali kaedah dia mudah saja. Mudah saja, baca bismillah sekali, Fatihah sekali, selawat 7 kali. Kalau cantik, hafal selawat syifa. Selawat syifa, Allahumma, yang baca selalulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa amat, sampai habislah. Baca itu. Kalau tak mampu panjang sangat, Allahumma salli ala Muhammad sampai 7 kali. Dan dimasukkan dengan doa sakit kepala tadi. Buat sendirilah macam tu. Kalau kita hafal rajin, insya-Allah buat pada anak kita, isteri kita dan cucu-cucu kita. Mudah macam tu. Kalau masih lagi susah, susah ayat nak hafal ni ustaz, InsyaAllah kita offer belajar di Darul Syifa untuk kumpulan kedua di Sungai Besar. InsyaAllah akan bermula pada tahun ini. Wallahualam bila akan bermula, tengah tunggu jawapan daripada Tuan Guru Ustaz Harundin. Okey, jadi macam mana bila kita baca, kita hembus dia, famfuz. Okey, yang kedua saya nak bagi tahu hadis Rasulullah SAW berkait dengan perubatan Islam. Biasanya perawat Darul Syifa dia akan menghembuskan air. Kalau dapat kuat sikit hembusan itu. Jangan sekadar macam syaitan pun mungkin gelak kot, kena macam itulah kalau dapat. Sebab apa? Rasulullah pernah menyebut dalam hadis, ar-riggul mu'min syifa. Ar-riggul mu'min, riq maknanya air liur, mu'min syifa. Itu yang kita tengok jemaah-jemaah, sebahagian jemaah dia orang makan dalam talam. Contohlah kita beli nasi, ada 5 orang, seorang satu ni dia beli nasi dia, yang satu ni makan dia punya, makan seorang-seorang. Tapi ada sekumpulan 5 orang, tapi dia gabungkan nasi dia dalam talam, maka dia kenyang. Berbeza dengan orang yang makan seorang-seorang. Jadi biasanya kalau makan berjemaah ni, maklumlah, air tangan yang kita makan lagi-lagi kuah kari ya, contohlah, belenanglah kat kawan kita apa semua. Yang tu bagus untuk rawatan diri kita. Sebab apa? Air liur orang mukmin itu syifa. Memang menggelikan. Macam orang puasa lah. Orang puasa perut dia kosong. Kalau kita hidung memang busuk. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa orang yang berpuasa mulut dia busuk ni? Al-misk, di syurga nanti. Itu contoh zahir yang kita nampak. Kalau ikut fikir-fikir lah, busuk takkanlah boleh kata syurga nanti boleh wangi pula. Kalau orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia percaya, maka dia, Allah Subhanahu wa ta'ala percepatkan sembuh dia. Dia masalah penyakit ni ialah kita menerangkan, ulama itu menyampaikan, ulama itu memudahkan, tetapi masih tak jelas dalam kepala kita. Bukanlah saya nak bandingkan dengan Bani Israel. Bani Israel ni kita baca dah, ustaz-ustaz dah terangkan dah, kepala dia macam batu, malah kepala dia lebih keras daripada batu. Batu tu keras dah, keras lagi. Tergantung kepada orang yang sakit. Kalau dia baca tu macam tak yakin, alah boleh sembuh ke, baca tu main-main, ataupun baca tu terpaksa, lambatlah sembuh. Lambat sembuh. Kita kena sungguh-sungguh. Gitu jugalah dalam mana-mana ibadah pun. Cuma saya kaitkan dengan perubatan Islam. Maka apabila kita baca ayat-ayat Al-Quran, yakin, hati yang khusyuk, insya-Allah
Allah Maha mendengar dan cepat sembuh, insya-Allah. 5 tahun dah saya merawat di Darul Syifa. Banyak perbezaan-perbezaan pesakit tu datang. Ada yang jenis belagak lah, ada yang jenis kita perubatan Islam Darul Syifa ni, saya nak dedahkan kat sini lah. Dia bukan konsep dia berniaga. Dia konsep dia ialah kebajikan. Sekadar mana nak sedekah, sedekah lah. Bukan bisnes. Kalau bisnes lain. Kalau ada yang macam tu, kalau kat sahabat bernam ni bagi tahu saya lah. Boleh saya adukan kepada pusat. Tapi setakat ini kami kat sini tak pernah buat macam tu. Ikhlas. Berapa nak bagi, tak ada masalah. Tapi tergantung. Kalau orang tu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Maka kalau kita infak, kita keluarkan harta benda kita ke jalan Allah untuk pesakit kita, ikhlas dengan Allah SWT, wa tuzakkihim wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, maka Allah SWT bersihkan dia, Allah Ta'ala sucikan dia, insya-Allah. Okey, untuk berbalik kepada Ailio tadi, Ar-Rigul Mu'min Syifa. Biasanya kami di Perubatan Islam, perawatan Darul Syifa, lepas membaca apa-apa ayat, tak kiralah ayat tu bentuk sihir ke, gangguan histeria ke, sakit fizikal ke, apa-apalah, kencing manis ke apa, biasanya kita akan baca doa dan kita akan hembus pada air, dan pesakit akan diarahkanlah sama ada dia minum ataupun mandi, ataupun kedua-dua sekali, minum dan mandi. Begitulah kaedah rawatan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya teruskan dalam kitab ni, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Terjemahan dia, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Terjemahan dia, dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Rasulullah SAW juga menyarankan kepada umat baginda agar mencari penawar atau ubat apabila ditimpa sesuatu penyakit. Kita carilah. Sekarang ni tak payah nak carilah, boleh buat rujukan terus kepada Darul Syifa. Apa-apa pesakit, selagi mana tak melanggar syarak, tak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kita amal yang kita sampaikan. Ada setengah itu dia amal tapi tak sampaikan. Jangan. Bukan hanya dakwah saja, kita menyampaikan, kita dapat ilmu perubatan pun kita sampaikan. Dia yang jadi masalahnya apabila baca tu tak kuat. Kita sakit, jumpa ustaz, tak kiralah ustaz mana-mana ustaz sekarang ni, nama ustaz popular, tak kiralah. Jadi ustaz ni popular, jadi guna ustaz. Dia tak dengar apa yang dia baca, tahu-tahu dah siap ustaz, insya-Allah ini air boleh menyembuhkan insya-Allah. Jadi kita minum, tak apalah, tak ada masalah. Cuma dikhawatiri bacaan tersebut tidak ada buku teks. Kalau yang macam ni ada buku teks, boleh dirujukan. Kat mana-mana ada jual ni, dekat Rahman Songkok apa semua ada jual. Ada rujukan. Jadi kita sebagai sakit, cuma benda ni baru, mungkin kot saya rasalah. Yang orang lama-lama mungkin dah menyedari. Bagi orang yang baru mula sakit dan dia baru kenal Darul Syifa, dia tak kenal sepenuhnya, maka dia anggap macam biasa-biasa je lah. Tapi kalau orang tu dia dah alim, ataupun dia dah masuk dalam bidang perubatan, maka perubatan Islam ni adalah hebat. Kalau kita tengok di Syria, mungkin dah meletup kot hospital dia, wallahu alam lah, ni kawan saya cerita. Hospital di Syria ada 2 hospital. Satu hospital yang macam kita ni, satu hospital perubatan Islam. Sebelah-sebelah je. Ikut. Kalau lebih fizikal, dia mungkin di sini. Kalau rohani, pergi sini. Dia combine. Wallahu alam lah hospital tu ada ke tidak. Tapi kawan saya cerita macam tu tahap dia. Maksudnya yang dicerita kat saya tu masalah orang berbekam. Banyak yang kata berbekam ini adalah satu benda yang istilahnya tak di dipanggil, tak di apa nak cakap ya, tak dikaji dengan sepenuhnya, hanya berdasarkan kitab lakukan. Macam tu, tak macam hospital, ada praktikalnya, ada teksnya, ada kajiannya, ada syarahan dia, ada macam-macam lah. Tak macam tu. Yelah, Islam manalah, zaman Islam ni zaman Rasulullah pun lagi. Islam tu nak bangun bukannya senang.
tetapi akhirnya orang akan memeluk Islam. Rasulullah sebut dah dalam hadis dia, wasayaudu qariba. Dia tak guna saufa yaudu, wasayaudu qariba. Dunia ini akan berkembali dengan secepatnya. Kita rasa lah sekarang, seminggu rasa macam sehari, sebulan rasa macam seminggu, setahun rasa macam sebulan. Tak tahulah kalau tuan-tuan tak rasa, tapi saya rasa secepat je. Tahu-tahu dah nak Jumaat dah. Tahu-tahu dah Jumaat minggu depan. Tahu-tahu umur dah 70. Tahu-tahu dah Allah nak panggil kita. Jadi Islam itu memang, ya, orang kata istilahnya kalau macam hero Hindustan, tapi janganlah kita samakan, tapi seolah-olah macam itulah. Hindustan biasalah gaduh, akhirnya dia menang juga. Macam mana cerita pun dia akan menang juga. Islam ni orang cemuh macam mana pun, cemuh kan. Wujud pula lah sekarang ni Syiah, fahaman anti hadis lah, macam-macam lah sekarang ni. Ustaz-ustaz yang ceramah kat sini, macam-macam kita dengar. Tetapi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nak dapat itu yang susah. Hadis tu pendek je, Rasulullah sebut pendek je, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tafsirannya tu berbuku, bermasjid ini tafsiran dia untuk menuju kepada dakhalal jannah. Itu yang wujud 73 golongan, fahaman-fahaman. Hanya satu je masuk syurga, ahli sunnah wal jamaah. Okey, berbalik kepada wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Jabir radhiyallahu an, likulli da'in dawa, fa idza marid fa idza asiba dawa'ud da'i bara'u bi idznillah azza wajal. Terjemahan dia, setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka apabila dijumpai ubat kepada sesuatu penyakit itu, nescaya disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Macam saya cakap tadilah, kita dah usaha untuk secara fizikalnya, contoh kita ada Dr. Saleh, mungkin sebahagiannya dah rujuk sembuh. Tetapi adakah ubat yang kita makan tadi kita nak menyalahkan Dr. Saleh? Contohlah, kita nak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah diri kita sendiri. Mungkin dos yang diberi, yang kita makan itu belum mencukupi untuk sembuh. Mungkin pagi kita makan, tengah hari kita tak makan, petang pula kita makan, diarahkan pagi, tengah hari, malam. Contohlah, pagi, tengah hari, malam. Tapi ada pula dapat sekali je makan, tak makan terus. Contoh, tak sembuh juga. Atau sebagainya, dia makan ubat-ubat ini tetapi dia berlebihan, berlebihan makan ataupun salah ubat sebagainya. Dan yang paling penting adalah kalau kita makan, kita tak yakin yang Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Itu yang paling besarlah. Silap-silap kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam keadaan yang tidak sedar. Macam Ustaz Ghazali sebut, ada syirik khafi, ada syirik yang tak khafi. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi, yang mana kita lakukan tak sedar, yang mana kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ubat yang kita lakukan, contoh tak kira lah sama masalah rohani ke fizikal ke, maka kita yakin yang Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, dan dia yang memberi penyakit tersebut, dan dialah yang menyembuhkan. Insya-Allah dengan penyakit tadi Allah Subhanahu wa taala meringankan dan memberi pahala dan hikmah. Hikmah ni maksud dia, apabila kita sakit, kita rasa benci. Ada setengah orang tu dia sakit, demam, dibenci dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibenci sangat-sangat. Ada sebahagian pesakit itu dia lagi kuat merayu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua keadaan yang berbeza. Tapi na'udzubillah kepada yang pertama tadi, dia sakit, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, padahal salah diri sendiri. Dan sakit itu tadi macam saya cakap adalah dicarilah. Khususnya masalah makhluk halus. Fizikal ni mudah lah kan, makhluk halus ni. Contohnya
biasanya wanita yang kena ganggu lah. Lelaki ada juga, tapi paling banyak ni wanita. Sebab wanita ni insting atau perasaan dia kuat. Perasaan dia kuat. Itu orang perempuan ni mudah kita nak touching dia, nak ngorat dia, terpikat dah. Mudah sebab perasaan dia kuat. Jadi begitu jugalah makhluk halus. Dia suka kacau orang perempuan. Dan kalaulah perempuan itu Allah Subhanahu Wa Taala tak jadikan dia ada uzur, lagilah dahsyat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala wujudkan uzur itu pada pada orang perempuan. Setiap bulan dia ada uzur, sama ada sehari, 6 atau 7, pada paling banyak 15 hari. Jadi biasanya syaitan ini, saya sambung sedikit, syaitan ini dia biasanya ganggu orang perempuan ketika orang perempuan itu uzur. Bila uzur, faham-faham je lah, sembahyang tak boleh, puasa tak boleh, hanya zikir saja. Ketika itulah syaitan itu mengganggu. Sama ada kalau orang yang berumah tangga, dia bergaduh lah suami isteri. Kalau dia adik-beradik, bergaduhlah adik-beradik. Kalau dia anak, gaduhlah dengan mak bapak. Macam itulah. Tak sedar. Kadang-kadang anak kita tengok anak kita, contohlah ya, anak kita ni, anak perempuan khususnya lah, dia tiba-tiba berubah daripada darjah 6 kepada tekatan, masuk tekatan, ataupun tekatan ke universiti, ataupun universiti habis universiti, dia berubah perangai kan. Biasalah, memanglah kalau kita faham dia keadaan di universiti, keadaan dia berkawan sebagainya. Tetapi ada juga dia okey, memang budak ni perfect, memang ayah dia jaga dengan betul, cantik dah pergaulan dia, sifat dia, cara dia semua. Tapi Allah Ta'ala uji juga dia. Sakit makhluk halus. Banyak kat ada sifat tu. Keluarga baik, ustaz sebagainya, tapi pakai purdah siap pun ada. Dia ganggu. Saya nak bagi tahu, saya nak bawa hikmah tadi tu. Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah mengatakan sakit itu aku beri kau sakit, tak. Dia nak menyentuh kita supaya kita ni lebih ingat lagi. Yang mana kurang ingat, dia akan ingatkan Allah Ta'ala. Yang mana ingat Allah Ta'ala, lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah keadaan dia, hikmah dia. Kalau tak bagi sakit, elok je orang tu, demam tak ada, sakit kepala tak ada, semua tak ada. Kalau macam tu, syurgalah dunia ni Allah Ta'ala bagi. Semua tak ada apa-apa. Tak ada antara dosa dan pahala ni, semua okey. Itu dah syurga dah di alam sana. Tetapi kita ni belum lagi di syurga. Allah Ta'ala uji lagi. Begitu jugalah pada anak yang perempuan, pada orang perempuan lah. Biasanya syaitan ini, jin ini, dia ganggu pada orang perempuan. Ketika mana? Ketika dia uzur. Di situlah gangguan dia pelik-pelik lah. Dia naik panas baran, lepas tu kaki dia sejuk, ataupun dia berdebar-debar. Ada juga yang masuk masjid. Kat rumah okey ustaz, saya sembahyang kat rumah berjemaah okey, surah okey, tapi masuk masjid tak boleh, menggeletar ada. Itu adalah gangguan juga. Tapi janganlah mudah. Yang masalahnya sekarang ni, bila orang kata ini ada jin 7 ekor dalam badan, ini saka, jangan. Kalaulah dia itu sebab Allah Ta'ala uji dia dengan, memang ada jin-jin biasa saja masuk, bukan saka, bukan sihir, tapi dia berbentuk histeria lah. Kita cakap dia saka, kita cakap dia sihir, maka kita itulah menuduh keturunan kita sampai ke onyang kita, onyang manalah. Maka dosa tersebut kembali kepada orang yang cakap. Dan orang yang cakap tadi tu siapa? Ustaz lah konon-kononnya. Ustaz itu menanggung segala-galanya. Menanggung tu kenapa saya cakap macam tu? Dia syirik. Disyirikkan lelaki perempuan tersebut, dia mengatakan adalah ni sihir ataupun saka. Padahal keluarga dia tak ada pun. Memanglah kita orang Melayu ni memang ada gangguan itu. Tetapi jangan mudah. Jangan mudah mengatakan ini adalah saka ataupun sihir. Jangan. Kita sakit je terus buat baru. Biasanya lah, ni masuk sikit yang dalam. Saka ni 4 je. Yang pertama, saka ini keturunan dia ada bomoh. Bomoh ni kita faham lah. Bomoh senang cerita kan, yang jampi-jampi, yang kemian tu lah, panggil seru-seru tu semua lah. Yang nuduh-nuduh orang, kata kat sejiran kau ni yang buat, itu bomoh. Dia boleh tahu pula barang kau ni hilang, barang kau ni jumpa kat sini, dia boleh tahu pula. Itu jin biasalah. Kita baca kisah Nabi Sulaiman, perantaraan istana Nabi Sulaiman, dia boleh buat dalam berapa second je dia boleh buat, dia boleh siap. Jin memang laju dia punya perjalanan dia. Itu bab lain lah.
Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau ada bidan dalam keluarga kita. Bidan. Orang dulu bidan tak macam orang sekarang. Orang dulu mana ada apa-apa, kosong. Dia ada sanggul di kat belakang ni. Tahu-tahu budak tu keluar elok, cantik. Itu biasanya. Yang ketiga, main silat. Main silat. Pencak. Lagi-lagi pencak yang jenis luar biasa tu lah, tuan-tuan pun faham. Yang keempat adalah dia ikut-ikut. Dia tak ada bomoh, tak ada apa, tapi dia ikut-ikut. Dia ikut bomoh, dia ikut silat, dia ikut ni, dia nolong orang. Yang ini pun terlibat. Sekiranya ada keempat-empat ini, adalah dia menerima saka tersebut. Tapi jangan sahkan terus. Rawat dulu orang tu, rawat dulu sembuh. Apa semua dah rawat 2-3 kali, tak sembuh juga, baru kita bertanya, ada ke keluarganya ni sebelah lelaki ke perempuan yang mengamalkan salah satu daripada 4 ni lah. Kalau ada, mungkin. Itu pun saya kata mungkin, jangan kata sah terus. Mungkin. Kita tanyalah, ada keris tak? Ada wafak tak? Ada tombak tak? Ada sanggul tak? Yang kalau yang bidan tu sanggul lah, waris-waris tu. Ataupun emas berharga, ada tak waris-waris? Itu mungkin. Jangan kita sahkan terus. Itu pun mungkin boleh dia mewarisi saka. Bukan harta pusaka ya, saka tersebut. Tapi jangan terus saka. Tak ada tahu asal usul, kita kata saka. Jadi mudah cerita, siapa yang ada gangguan yang masih tak sembuh-sembuh, dah rawat sana tak sembuh, hospital tak sembuh, semua tak sembuh. Mungkin saya rasa yang saya biasa jumpa, dia bercampur kaedah rawatan. Jadi carilah. Okey, sambung sedikit yang tadi. Kalau sekiranya ada salah satu daripada 4 yang saya sebutkan tadi, mungkin dia menerima gangguan saka. Tetapi tidak semestinya kita mengesahkan terus sakit saka, jangan. Kalau kita tuduh, maka secara automatik kita menuduh bapa kita, onyang kita dan onyang-onyang kita membuat perkara yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menuduh tadi pun, kita pun tahu bab-bab tuduh-tuduh ni kan. Yang menuduh tadi pun dapat saham daripada tuduhan tersebut. Bukan hanya orang yang menerima tuduhan, orang yang menuduh tu paling besar sekali. Hati-hati. Apabila kita menerima rawatan, orang mengatakan kita, oh badan kamu ni ada gangguan. Saya banyak jumpa benda macam ni. Itu yang saya hairan. Macam mana pula boleh kita nampak 7 ekor jin, 8 ekor jin, 10 jin, dan pula jin tu boleh ditangkap dan boleh masuk dalam botol. Itu pelik. Siap yang mungkin sebahagian kat sini pun mungkin ada yang percaya Tuan Guru Ustaz Harundin bawa jin dalam bas hantar dekat Pulau Jerejak ke mana. Contoh macam itulah. Tidak. Yang terbaru ni kita rawat dekat Perakaran Negara. Itu pun dia kata Ustaz Harundin bawa jin. Tak ada. Bacalah, kalau yang boleh tengok internet tu, search lah dekat YouTube pengakuan Tuan Guru, dia tak pernah bawa jin. Yang kita ramai kat sini Ustaz Harundin bawa jin. Tak ada. Lagi-lagi lah yang tangkap jin buh dalam botol. Hebat orang tu. Macam toyol pula. Contoh macam tu. Sebab jin ini, macam saya baca yang lepas-lepas lah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia nampak kita, tetapi kita tak nampak dia. Macam mana boleh pula? Melainkan Allah Ta'ala memang nampakkan dia. Itu masalah lain. Itu perbahasannya lain. Jadi jangan mudah. Jadi contoh, salah seorang dalam ahli masjid ni, saya mengatakan saya nampak pakcik sekian, dalam pakcik ada 2 ekor jin. Keluar daripada masjid ni, agak-agak apa dia akan jadi kat dia? Langkah daripada masjid ni, boleh tidur malam tak dia? Di situ pun dipanggil terapi rawatan bahasa. Kita pun dah menunjukkan dia tu bertambah sakit lagi. Dah sakit, bertambah lagi sakit. Aduh, Ustaz Salman kata aku ada 2 ekor jin. Sudah, macam mana nak buat ni? Jangan mudah kita percaya kalau orang kata kita ada jin dalam badan kita. Memang kita ada gangguan, tapi jangan sebut jin dalam badan sebagainya. Dan manusia tak nampak jin pun. Macam tu contoh dia. Jadi kesimpulan dia, definisi perubatan Islam, dia merawat 2, jasmani dan rohani. Jasmani itu kefizikalan dia, dengan jasmani itu adalah rohani itu adalah gangguan makhluk halus.
Jadi insya-Allah pada kuliah-kuliah akan datang akan didetailkan demi sedikit-sedikit lah. Yang tadi saya dah terangkan, orang yang sakit kepala boleh baca. Saya ulang lagi sekali ayat dia, la yusaddauna anha wa la yuzifun, Allahumma arham jildahur raqiq wa azmahud daqiq wa irqahus saghir min shiddatil harik ya umma mildam in kunti amanti billahil azim fala tusaddi'in ra's wa la tuntinil fam wa la tashrabid dam wa tahawwalhu anhu ila man ittakhadha ma'allahi ilahan akhar. Bos pada air kita minum, buat sendiri. Kalau tak boleh ingat, boleh menghadiri kuliah perubatan untuk selanjutnya lah. Jadi banyak sakit kepala ada doa dia, sakit pinggang ada doa khusus dia, doa penerang hati ada doa dia yang Allah Ta'ala bagi. Masya Allah ya. Kita rasa Quran ni tak sempurna. Sempurna dah, tapi manusia tu tak takhrijkan ayat-ayat tersebut menjadikan perubatan Islam. Dan Alhamdulillah, syukur saya dapat Tuan Guru Dr. Harundin dapat menjayakan buku teks, 5 buku teks. Ni buku teks yang pertama, 5 buku teks masalah gangguan makhluk halus, sama ada rohani ataupun jasmani. InsyaAllah siapa-siapa yang berkeinginan boleh rujuk, boleh belilah kat kedai-kedai. Buku teks dia ada 5. Yang ini lebih kepada pengenalan definisi perubatan Islam. Jadi insya-Allah sekadar itu sahaja pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan salah dan silap daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Okey, saka ni itu tadi yang asal saya cerita. Apabila dia menerima saka, dia lain sikit topik dia. Yang ini ceritanya menerima saka. Apabila dia orang tu menerima saka, dia adat istiadat, macam raja lah, adat istiadat. Ringkas dia, biasanya kalau orang ini ada saka, dia ada 2 keadaan. Ada yang menerima itu, dia tahu dia terima saka. Ada yang kedua, dia tak tahu dia terima saka. Tahu-tahu dia kat Ramadan dia dah. Saya dah terangkan sebelum-sebelum ni. Biasanya dia tengok anak yang pertama, atau anak yang sulung, atau anak yang sulung ataupun anak yang bongsu, atau anak yang disukai. Biasanya lah. Menantu jarang lah, biasanya menantu. Saya tak pernah jumpa lagi lah, tapi biasanya anak. Dia akan waris macam tu. Jadi dia 2 keadaan. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tahu dia buatlah macam tadi tu. Dia akan pakai baju kuning, dia buat pulut kuning, ayam seko sebagainya. Ada yang tak tahu, dia serah pada bomoh yang akan buat. Okey, jadi soalan tadi, dia mengamalkan satu jamu lah. Jamu tu macam tadilah. Dia sebenarnya jamu ni pelbagai. Yang contohnya pulut kuning, ayam. Ada juga jamu dia dengan keris saja, diasap keris cukup, tak payah ada pulut-pulut kuning. Ada yang jenis jamu pakai baju kena seragam, kuning semua seragam. Macam-macam jenis, macam-macam, tak nak kira kan, beratus lah dia punya jamu ni. Jadi apabila kita menjamu, dia jin ni dia macam manusia lah. Dia ada anak, dia ada apa, dia ada kahwin kan, dia berkahwin, dia beranak banyak. Jadi kemungkinan sebahagiannya, contohnya hari jadilah istilahnya, hari jadi persatuan jin-jin yang diwarisi. Jadi mesti dibagi. Dia macam ni lah. Saya pernah jumpa ada orang tu sakit gangguan makhluk halus. Sembuh rawat dengan ustaz tu. Lepas 2 bulan dia jadi balik. Sebab apa? Sebab dia ada saka tadi. Ustaz tu dia rawat guna saka dia.
Saka banyak lain, saka harimau, saka apa-apalah. Dia rawat guna saka, dia sembuh. Dua bulan je dia jaga. Lepas tu jadi balik. Tapi kalau nak elok, kena bawa pulut kuning, kena bawa kres, macam-macam lah. Sembuh tu jadi balik. Tapi tak lama. 2 bulan, setahun, 4 tahun dia akan jadi balik. Pada kebiasaan, nak tahu saka tu masih ada tidak, dia nak mati susah. Pada kebiasaan. Bukanlah saya kata mati tu sebab apa. Tapi pada kebiasaan. Dan saya pernah kat Sungai Besar ni dah dekat berpuluh kot. Umur dekat 80. Lepas kita datang, saya ni macam membunuh orang pula. Saya dengan Ustaz Razali, sahabat. Lepas saya keluar daripada Dusipak, dia jemput Ustaz, bapak saya ni dah nazak dah, macam-macam ubat tak pergi-pergi. Macam nak suruh pergi pula. Macam itulah. Datang saya ru'yah apa semua. Paling cepat sebulan lepas. Itu paling cepat lah. Biasanya seminggu, 2 minggu. Paling cepat, asar tu saya solat asar. Lepas asar tu saya pergi rumah dia. Lepas sejam, Ustaz, bapak saya dah tak ada. Memang saya nampak lah masa saya baca tu, keadaan nazak tu dia dah menelurkan air mata, keluar. Pada kebiasaan. Orang yang tak buang lagi saka, pada kebiasaan, jangan silap, jangan saya menuduh pula. Tak. Pada kebiasaan, kalau saka tu masih tak buang, nak mati susah. Jadi panggil-panggillah, buat-buatlah Yasin, insya-Allah dipermudahkan. Okey, jadi ringkas setakat itu, insya-Allah kita akan sambung sekiranya ada kuliah akan datang. Ya. Ayat Quran. Kita tak menggunakan selain daripada ayat Quran. Kalau kita guna falsafah ataupun bahasa-bahasa, tidak. Melainkan, saya cakap tadi yang ketiga tadi. Pertamanya rujukannya Quran dan hadis. Yang ketiganya adalah para as-salafus soleh, orang yang soleh. Takkan kita tak boleh percaya. Contoh, Imam Ibn Hajar, anak murid Imam Syafi'i. Anak Imam Syafi'i ada 2. Satu Imam Romli, satu Ibn Hajar. Ibn Hajar ni paling syadid. Imam Romli ni kurang syadid. Contoh, di Jazirah Arab, perempuan wajib tutup hijab. Tanpa tak tutup, hukumnya haram. Datang Imam Romli, boleh buka-buka, tetapi dengan syarat biduni syahwah. Tidak ada syahwah. Tapi sekiranya perempuan tu cantik, cantiklah, membuatkan berangsang, maka wajib tutup. Itu Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar, contohlah, kenapa saya buka tadi tu, kalau ada pendapat daripada Ibnu Hajar, anak murid Imam Syafi'i, kalau kita tak yakin dengan dia, contohlah macam maulid, kita buat maulid, Rasulullah tak ada pun buat macam segila-gilanya, tetapi kita nak mentakzimkan maulid tersebut. Siapa yang takhris benda-benda ni semua? Adalah tabi'in yang lambat-lambat. Maka benda tu bersanad. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu hajatina faqdi hawaijina birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.